Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar 1.2 keupayaan elektrod piawai. Keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dalam sel setengah. Keupayaan elektrod sesuatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Oleh itu, nilai keupayaan elektrod bagi suatu sistem ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Cikgu akan perkenalkan dulu tentang sistem yang awak akan jumpa nanti, sel elektrolisis ataupun sel kimia. Okey, ini bikar dan di dalam bikar diletakkan larutan. So, larutan ini dipanggil sebagai elektrolit. Elektrolit ialah larutan yang boleh mengalirkan ion. Yang kedua, okey, ada logam atau kepingan logam yang dicelup ke dalam elektrolit, disebut sebagai elektrod. Nanti awak akan jumpa dua jenis elektrod, iaitu anode dan juga kathod. Elektrod ini disambungkan dengan menggunakan wayar penyambung kepada ammeter atau voltmeter ataupun kepada bateri. Jika suatu sel tu elektrod dia disambung kepada bateri, sel tersebut adalah sel elektrolisis. Jika suatu sel, contohnya yang elektrod yang ketiga ni kan, nombor 3 ni, elektrod ni disambungkan kepada voltmeter, jadi ini adalah sel kimia. Okay. Kemudian bateri ataupun voltmeter dan ammeter tadi akan dihubungkan lagi dengan wayar penyambung kepada satu elektrod lagi. Keupayaan elektrod piawai E0. Simbol bagi keupayaan elektrod piawai adalah E0. Bagi sel diukur pada keadaan piawai, iaitu bila kita sebut E0, maksudnya awak kena ada 4 keadaan yang piawai. Yang pertama, kepekatan ion dalam larutan aqueous mestilah 1 mol per dm padu. Okay. Kepekatan ion mesti 1 mol per dm padu, ataupun lebih ringkas kita tulis sebagai 1 molar. Keadaan piawai yang kedua ialah tekanan gas 1 atm ataupun 101 kilopascal. 1 atm sama juga dengan 101 kilopascal. Kilopascal ni adalah unit SI. Keadaan piawai yang ketiga, suhu mesti 25 darjah Celsius ataupun 298 Kelvin. Ini adalah suhu yang sama, cuma sama seperti yang tekanan tadi. 298 Kelvin ni adalah unit SI. Kelvin adalah unit SI bagi suhu. Keadaan piawai yang keempat ialah platinum. Digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Jadi kita gunakan platinum sebagai elektrod lengai. Lengai ni bermaksud elektrod yang tak akan bertindak balas dengan elektrolit. Okay. Jadi kena ingat 4 keadaan piawai. Kepekatan ion dalam larutan aqueous mesti 1 molar. Tekanan gas mesti 1 atm atau 101 kilopascal. Yang ketiga, suhu mesti 25 darjah Celsius atau 298 Kelvin. Yang keempat, platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah adalah bukan elektrod logam. Elektrod hidrogen piawai. Elektrod hidrogen piawai terdiri daripada satu elektrod platinum yang direndam di dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen dengan kepekatan 1 molar dan gas hidrogen pada tekanan 1 atm dialirkan ke dalam larutan asid itu. Jadi nampak tak dekat sini yang diberikan ialah semuanya keadaan piawai. Betul tak? Okey, macam mana tahu keadaan tu keadaan piawai ke tak? Yang 4 keadaan tadi. See? Dia guna elektrod platinum iaitu elektrod lengai. Kemudian dia guna larutan asid yang ion
hidrogennya kepekatannya ialah 1 molar, gas hidrogen yang diguna pula adalah tekanan 1 atm. Jadi satu lagi, kita tetapkan dia pada suhu 25 darjah Celsius ataupun 298 Kelvin. So apabila dia mematuhi keempat-empat keadaan piawai, ini dipanggil sebagai electrode hidrogen piawai. Okay, dari segi gambar raja, tengok gambar raja dekat sebelah ni, kita ada bikar. Dalam bikar ni diletakkan larutan asid yang mengandungi ion hidrogen dengan kepekatan 1 molar. Ini adalah tiup. Okay, dalam tiup ni diletakkan, dialirkan gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfera ataupun 101 kilopascal, dialirkan masuk, dan kat dalam tiup ni ada wire platinum yang diikat dengan elektrod platinum. Ini adalah wire platinum dan yang bawah ni warna hitam ni adalah elektrod platinum yang dilapisi dengan platinum 4 oksida. Okay, jadi ini mematuhi keempat-empat keadaan piawai bagi elektrod hidrogen piawai. Okay, apa yang berlaku sebenarnya dalam elektrod hidrogen piawai? Kita ada dua sel setengah. Okay, sel setengah dalam satu tindak balas, okay, gas hidrogen ni dialirkan masuk, betul tak? So gas hidrogen yang dialirkan masuk ni, dia akan buang elektron untuk menghasilkan ion hidrogen. Okay. Molekul hidrogen akan buang 2 elektron untuk menghasilkan 2 ion hidrogen. Okay. Hidrogen ni buang elektron tu akan mengalir masuk ke dalam larutan asid ni. Okay. Dan elektron akan diterima oleh kat dalam larutan asid ni ada ion hidrogen, betul tak? So ion hidrogen akan terima elektron yang dibuang oleh molekul hidrogen tadi untuk membentuk molekul hidrogen. Kita seimbangkanlah. Tindak balas ni kalau awak perhatikan, tindak balas dia terbalikkan. H2 menghasilkan 2H plus dan 2E. Kemudian kalau awak terbalikkan ni, 2H plus 2E akan menghasilkan molekul hidrogen. So dua sel setengah ni kita gabungkan dalam satu persamaan. Jadi persamaan sel setengah hidrogen ialah 2H plus 2E to produce H2. Okay. Daripada dua persamaan tadi, awak combine jadi satu persamaan tapi kita gunakan reversible arrow. Kita gunakan reversible arrow untuk menunjukkan sebenarnya tindak balas tu boleh berlaku dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Keupayaan elektrod hidrogen piawai E0 diberi nilai 0.00 volt. Ini adalah nilai yang ditetapkan dan akan diberikanlah sewaktu dalam peperiksaan nanti kan, dia akan bagi nilai ni, don't worry, awak tak perlu pun hafal. Jadi nilai elektrod hidrogen piawai ataupun keupayaan elektrod hidrogen piawai E0 adalah 0.00 volt. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Daripada siri ni, awak perhatikan kita boleh susun ion-ion dan juga logam dia dalam keadaan yang apa dia? Di sebelah kiri sini dalam kotak warna kuning ni. Okey, K plus akan menerima elektron untuk menghasilkan ion logam K. Jadi Ca2 plus akan terima elektron untuk menghasilkan logam Ca. Jadi daripada atas ke bawah, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Ejen pengoksidaan bermaksud ion-ion ni akan mengalami penurunan. Jadi semakin ke bawah, semakin mudah untuk ion-ion ni mengalami penurunan, iaitu menerima elektron, dengan cara menerima elektron. Jadi semakin ke bawah, semakin mudah dia terima elektron. Manakala logam-logam ni pula, yang sebelah kanan ni, K, Ca, Na, Mg, Al, zinc sehinggalah Ag, tengok kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat apabila semakin tinggi. Kan? Daripada bawah
ke atas daripada Ag sehingga K, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Ejen penurunan maksudnya bahan-bahan ni akan lebih cenderung untuk mengalami pengoksidaan dengan cara buang elektron. Jadi semakin ke atas, semakin mudah untuk atom logam ni buang elektron. Semakin ke bawah, ion-ion ni akan semakin mudah untuk terima elektron. Jadi, berdasarkan SEK ni, logam yang lebih tinggi kedudukan dia akan menjadi terminal negatif. Baik, perhatikan dekat sini kita ada hidrogen kan. Okay, ion hidrogen dan lepas ni kita akan tengok zinc. So perhatikan. Zinc berada lebih atas kan. Zn2 plus dia kedudukan dia lebih tinggi. Jadi Zn2 plus akan jadi terminal negatif. Awak ingat je dulu perkataan ni. Manakala H plus kedudukan dia lebih rendah. Jadi dia akan cenderung untuk menjadi terminal positif. Yang lebih atas akan jadi terminal negatif, yang lebih bawah akan jadi terminal positif. Okay, yang ni kita nak refer ion ke logam? Yang ni kita akan refer pada logam dia. Logam zinc dan molekul hidrogen. Dekat sini hidrogen dia yang bukan logam. Yang lain semua logam kan? Okay, zinc adalah terminal negatif. Molekul H2 ataupun molekul hidrogen akan jadi terminal positif. Nilai keupayaan elektrod piawai E0. Jadi dia bukan E. O dia ni mesti O kecil. E0, O kecil ke atas. Okay. So gambar rajah ni, rajah 1.15. Ini adalah susunan radas untuk menentukan keupayaan elektrod piawai bagi zinc. Kita nak tengok E0 zinc berapa. Di sebelah kanan dan sebelah kiri. Cikgu boleh bahagikan ni. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita tengok yang sebelah kanan sebab yang ni awak dah jumpa tadi. Kan, gas hidrogen pada tekanan 1 atm dialirkan masuk dan dia akan jumpa dengan ni apa ni, dawai ni, dawai platinum. Kan, kemudian kat bawah ni ada elektrod platinum. Dekat dalam beaker ni ada larutan asid yang mengandungi ion hidrogen. Kepekatan dia 1 molar. Jadi yang sebelah kanan ni adalah sel setengah hidrogen. Okey, nilai elektrod piawai ataupun E0 bagi hidrogen dah tahu kan berapa? 0.00 volt. Jadi bila awak jumpa sel macam ni, sebelah dia guna, sebelah kiri ni dia guna elektrod zinc. Jadi ini adalah sel setengah zinc. Okey, E0 bagi zinc berapa? Macam mana kita nak tahu? Oh, nampak tak kat tengah-tengah ni ada voltmeter dan ada bacaan kan? So 0.76 ni adalah E0 bagi zinc. Kenapa kita kata 0.76 volt ni untuk zinc? Kenapa bukan untuk hidrogen? Sebab nilai E0 bagi hidrogen memang kita dah tahu. Sentiasa 0.00. Okay, apa yang berlaku dekat elektrod zinc ni? Ya, tengok elektrod ni, elektrod zinc. Tadi cikgu dah tunjuk zinc kedudukan dia lebih tinggi. Jadi zinc akan jadi terminal negatif dan hidrogen kedudukan dia lebih rendah kan dalam siri elektrokimia. Jadi dia akan jadi terminal positif. Ada larutan ke dalam bika ni, terdapat larutan yang mengandungi ion zinc lah kalau kita guna elektrod zinc. Larutan dekat dalam bika ni mesti ada ion zinc. Kalau nak guna zinc nitrate boleh, zinc sulfate boleh. Okay, jadi dia ada ion zinc, Zn2+. Kepekatan mesti kepekatan piawai lah, 1 molar. Okay. Dan antara sel setengah zinc dan juga sel setengah hidrogen, kita hubungkan dengan titian garam. Titian garam ni kat dalam dia ada larutan garam yang pekat. Contoh larutan garam yang kita biasa guna adalah KCl, kalium klorida ataupun kalium nitrat, KNO3. Jadi apa fungsi titian garam? Titian garam ni fungsi dia ialah untuk membenarkan ion-ion
mengalir melaluinya untuk melengkapkan litar. Kalau tak ada titian garam, akan berlaku juga litar tu lengkap juga, tapi yang sebelah atas je, sebelah bawah dia tak lengkap. So mungkin tindak balas tu akan berlaku sekejap je, lepas tu dia stop. Jadi bila ada titian garam, tindak balas tu sentiasa berlaku. Di sini zinc ni akan cenderung, dia kan terminal negatif, jadi dia akan buang elektron. Zinc, elektrod zinc akan buang elektron. So awak boleh tanda dekat litar ni, boleh buat anak panah pengaliran elektron. Elektron dibuang oleh elektrod zinc dan akan diterima oleh ion hidrogen dalam larutan kat sebelah kanan ni. Jadi apa yang berlaku? Zn buang elektron untuk menghasilkan Zn2+. Dia buang elektron. Jadi bila elektrod logam ni buang elektron untuk membentuk ion zinc, apa jadi kepada elektrod zinc? Elektrod zinc ni akan jadi semakin lama semakin nipis. Elektrod zinc akan menjadi semakin nipis kerana ion logam, kerana logam tu dah pun berubah menjadi ion. Right, Zn2+ dihasilkan. Yang terjadi di sebelah kanan ni pula, cikgu cakap tadi, elektron kan dia mengalir masuk ke dalam larutan asid. Jadi H+ dalam asid akan terima elektron untuk membentuk molekul hidrogen. So ini tindak balas yang berlaku untuk menentukan nilai keupayaan elektrod piawai. Bacaan voltmeter adalah E0 bagi zinc. Inilah yang berlaku di terminal negatif tadi. Zinc akan buang elektron untuk menghasilkan ion zinc. Manakala di terminal positif, ion hidrogen akan terima elektron untuk menghasilkan molekul hidrogen. Keupayaan elektrod piawai sel setengah zinc mesti ditulis sebagai penurunan. Maksud dia ialah awak kena salin seperti dalam siri elektrokimia tadi. Zn2+, AK bermaksud larutan aqueous, akan menerima 2 elektron untuk menghasilkan pepejal zinc. Logam zinc. Ingat juga anak panah yang kita guna mesti arrow lah, anak panah yang berbalik seperti dalam siri elektrokimia. Dan E0 bagi zinc 0.76 kan, tengok bacaan voltmeter tadi 0.76. So kenapa ada negatif? Dia tulis negatif ni, nampak tak? Dia tulis negatif ni kerana zinc adalah terminal negatif apabila disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Jadual 1.6 menunjukkan sebahagian siri keupayaan elektrod piawai bagi sel setengah yang disusun dalam tertib meningkat nilai keupayaan elektrod piawai daripada yang paling negatif, yang atas tadi, hinggalah yang paling bawah iaitu yang paling positif. Keupayaan elektrod piawai E0 juga dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai sebab ditulis dalam bentuk penurunan kan. Ditulis dalam bentuk ion terima elektron untuk menghasilkan logam. Jadi bila terima elektron, proses penurunan lah. So kita tulis dalam keadaan penurunan. Semua persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan. Nilai E0 ialah ukuran kecenderungan sesuatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Ini cara tulis dia tadi. Kalau bagi sel setengah zinc tadi, kita tulis dia Zn2+, terima elektron untuk menghasilkan logam zinc. Okay. So ini ditulis dalam keadaan penurunan.
So ini adalah sebahagian daripada siri keupayaan elektrod piawai. Dia tulis dalam keadaan penurunan, nampak tak? Li plus terima elektron. Asalkan terima elektron, so dipanggil sebagai penurunan. Jadi daripada atas ke bawah, yang sebelah kiri, di atas ke bawah, ejen pengoksidaan makin kuat. Manakala yang sebelah kiri ni, logam ni semuanya semakin meningkat adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Semakin kuat ejen penurunan. Dan E0 adalah nilai bagi setiap sel setengah. Bagi sel setengah lithium, E0 dia adalah 3.04. Okay, sel setengah kalium, E0 dia adalah 2.92. Kenapa kita letak negatif? Okay, negatif tu menunjukkan, semua ni negatif ni menunjukkan ini adalah terminal negatif apabila dibandingkan dengan keupayaan hidrogen piawai. Hidrogen akan jadi terminal positif. Jadi yang ada simbol negatif ni semuanya akan jadi terminal negatif. Okay, ini sambungan yang tadi. Nampak hidrogen berada di sini. Hidrogen nilai dia 0.00. Jadi yang ke bawah, di bawah hidrogen semuanya nilai positif. Jadi maksudnya apabila contohnya argentum. Okay, argentum. Kita buat sel setengah argentum bersama dengan sel hidrogen piawai, berbandingkan, jadi hidrogen ni akan jadi terminal negatif. Manakala yang di bawah hidrogen semuanya akan jadi terminal positif. Maksudnya yang positif ni ialah bila dibandingkan dengan hidrogen. Yang positif ni akan jadi terminal positif, hidrogen akan jadi terminal negatif. Yang tadi tu awak tengok nilai negatif semua kan? So yang negatif tu pun sama sebab dibandingkan dengan hidrogen. Hidrogen akan jadi positif, tapi yang lain tadi yang negatif tu semua akan jadi terminal negatif. Nilai E0 argentum lebih positif kan? Nilai E0 argentum tadi ialah tambah berapa tadi? 0.80 volt. Okay, manakala magnesium nilai dia negatif 0.38 volt. Okay, nilai yang positif ni, nilai positif ni apa tanda dia? Terminal positif kan. Nilai negatif ni bermaksud dia berada di terminal negatif. So untuk argentum, ion argentum di sebelah kiri adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ion argentum lebih mudah untuk terima elektron dan mengalami penurunan. Sebaliknya, atom argentum di sebelah kanan sukar melepaskan elektron. Kita bandingkan, adakah Ag plus terima elektron lebih senang berbanding dengan Ag buang elektron. So yang tu ditentukan oleh simbol ni lah. Simbol positif ni bermaksud dia lebih bawah kan. Bila dia lebih rendah kedudukan dia, jadi ion Ag lebih mudah untuk terima elektron. Dan Ag di sebelah kanan ni, logam Ag ni, logam argentum ni susah untuk lepaskan elektron. Untuk nilai E0 magnesium pula, dia lebih negatif. Atom magnesium di sebelah kanan adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Maksudnya apa? Maksudnya magnesium ni lebih mudah untuk mengalami pengoksidaan kan, so dia lebih mudah untuk buang elektron. Atom magnesium lebih mudah untuk melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Sebaliknya, ion magnesium di sebelah kiri sukar menerima elektron. Ini sebab simbol dia negatif kan. Bila simbol negatif, dia akan lebih mudah, atom logam tu lebih mudah untuk buang elektron. Tapi ion logam susah untuk terima elektron. Itu maksud dia. Simbol negatif bermaksud apa?
Okey, atom logam lebih mudah untuk buang elektron. Simbol positif menunjukkan ion logam lebih senang untuk terima elektron. Kenapa begitu? Ingat semula dalam sel yang cikgu tunjuk tadi. Okay, dalam sel yang cikgu tunjukkan tadi, okay, let's say ini zinc, kemudian disambungkan dengan sel hidrogen piawai kan. Ini adalah platinum. Dekat dalamnya ada larutan asid yang mengandungi ion hidrogen berkekuatan 1 molar. Dekat sini pula, kalau kita guna kat sini Ag. Kita guna Ag. Contoh ikut contoh sini kan. Elektron Ag, jadi larutan ni mesti ada ion Ag plus dengan kepekatan 1 molar juga. So awak akan first kali identify yang mana terminal positif, yang mana terminal negatif. Bila kita tengok tadi kan, nilai untuk Ag adalah positif 0.8. Disebabkan nilai dia positif, so Ag ni adalah terminal positif. Manakala yang hidrogen ni akan jadi terminal negatif. So, untuk yang ni, pergerakan elektron, ingat pergerakan elektron sentiasa daripada negatif ke positif. Elektron dibuang oleh molekul hidrogen. Molekul hidrogen akan buang elektron kan, dan Ag akan terima elektron. Sebab itulah cikgu bagi tahu tadi, awak nampak nilai positif, maksudnya ion Ag plus lebih mudah untuk terima elektron untuk membentuk logam Ag. Tapi logam Ag susah nak buang elektron untuk bentuk ion Ag. So yang mana lebih senang? Sebab nilai dia positif, nampak dia terima elektron kan? Nilai positif terima elektron. Jadi ini lebih senang berlaku. Satu lagi keadaan untuk magnesium pula. Kata nilai E0 bagi magnesium lebih negatif. So kita lukis yang magnesium pula. Okay, ini titian garam. Ni magnesium sambung dengan voltmeter dan kepada sel hidrogen piawai. Ni elektrod platinum. Okay, sini ada larutan asid kan, ion H+. Sini pula kita guna Mg, magnesium. Jadi larutan ni mesti ada ion magnesium. Kepekatan samalah, mesti 1 molar. Disebabkan nilai Mg lebih negatif, jadi Mg akan jadi terminal negatif. Sini akan jadi terminal positif. Elektron bergerak daripada terminal negatif pergi ke terminal positif. Jadi Mg ni akan buang elektron. Magnesium akan buang elektron. Yang ni lebih senang berlaku. Dalam E0 kan kita tulis sebagai keadaan penurunan kan. So, kita tulis je Mg2 plus terima 2 elektron untuk menghasilkan Mg. Kita tulis sentiasa macam ni. Tapi berdasarkan keadaan dia E0 magnesium lebih negatif, so magnesium akan jadi terminal negatif. Magnesium akan buang elektron. So yang lebih mudah ialah magnesium buang elektron. Magnesium lebih mudah buang elektron untuk menghasilkan ion Mg. That's why dia punya simbol adalah negatif. Jadi magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Sebaliknya ion magnesium di sebelah kiri sukar menerima elektron. So magnesium ni adalah ejen penurunan sebab dia mengalami pengoksidaan kan, dia lebih senang mengalami pengoksidaan. Jadi atom magnesium adalah ejen penurunan. So ini kesimpulan. Hubungan nilai E0 dengan kekuatan bahan sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Molekul atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai lebih positif
ataupun kurang negatif, maksudnya dia lebih cenderung untuk terima elektron. Awak nampak kan nanti yang mana yang ada simbol positif. Okay, so dia lebih cenderung terima elektron, lebih mudah mengalami tindak balas penurunan dan bahan itu merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Manakala bagi atom atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod yang lebih negatif, nilai dia negatif, dia lebih cenderung untuk membebaskan elektron, lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan dan dia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, dawai kuprum dalam larutan argentum nitride. Argentum nitride dengan kuprum. So ini sebenarnya tindak balas penyesaran logam. Kalau dah belajar hari tu, macam mana tindak balas penyesaran logam tu boleh berlaku. Kat sini kita ada kuprum dan juga Ag kan. So ini ialah inot lah. Inot bagi kuprum positif 0.34. Inot bagi argentum ialah positif 0.8. So kita nak tentukan dia dua-dua nilai dia positif. Tapi dua-dua tak boleh dua-dua jadi terminal positif. So yang mana yang kurang positif? Yang kurang positif ataupun yang lebih negatif? Lebih negatif tak ada kan? Tapi ada yang kurang positif. So nilai yang lebih kecil lah. Cu kurang negatif. Kurang positif. Jadi dia lebih negatif, dia akan jadi terminal negatif. Manakala Ag nilai lagi besar kan? 0.8 lagi besar daripada 0.34. Dia akan jadi terminal positif. Kuprum ialah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding dengan argentum. Oleh itu, atom kuprum cenderung untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Kuprum mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi kat sini, kuprum akan jadi terminal negatif. Bila kuprum jadi terminal negatif, kuprum akan buang elektron untuk diderma kepada argentum. Argentum akan terimalah elektron tu. Kuprum buang, ion argentum akan terima elektron. Cu akan buang elektron. Jadi tindak balas penyesaran akan berlakulah sebab ada yang terima dan ada yang buang elektron kan. Tindak balas penyesaran pun berlaku. Sebelum ni cikgu ajar awak cara yang paling ringkas. Awak tengok antara Cu dengan Ag yang mana lagi atas kan. So yang mana yang lebih atas dia lebih kuat. So kuprum betul lah, kuprum berada di atas argentum dalam siri elektrokimia. Bila dia berada di atas dia lebih kuat, so dia boleh tendang argentum keluar dan rampas nitrat daripada dia kan. So kuprum nitrat akan terbentuk dan Ag pula akan bersendirian. So ini ialah tindak balas penyesaran logam. Cikgu dah ajar macam tu. Yang hari tu cikgu ajar kuprum lebih kuat, so kuprum boleh tendang Ag. Tapi hari ni awak kena tahu reason kenapa kita kata kuprum lebih kuat. Sebab nilai dia lebih negatif. Nilai yang lebih negatif dia lebih kuat kan. So kita dia boleh tendang Ag keluar daripada larutan garamnya. Setakat ini saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu nak awak lengkapkan modul muka surat 14 dan 15. Modul muka surat 14 dan 15. Kalau ada sebarang soalan, direct message cikgu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.